Jawab Imam Malik, jangan buat demikian. Aku ingin berihram daripada kubur Nabi. Jawab Imam Malik, jangan buat demikian. Aku bimbang ditimpakan kepada kamu fitnah. Akhsha an tusibaka fitnah. Kata lelaki itu, apa fitnahnya? Ia jarak yang aku tambah. Ni apa masalahnya? Zulhulaifah apa sangat nak ada? Nak dibandingkan masjid Nabi yang baik, maqam Rasul yang baik. Aku bukan mengurangkan apa yang Nabi suruh. Aku mula dengan satu tempat yang baik, kata dia. Tuan-tuan dan saya, marilah kita hayati perkataan Imam Malik ini, Imam Dar Hijrah. Berharga perkataan Imam Malik. Cuba dengar dia kata, wa ayyu fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni sami'tu Allah yaqul falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Kata dia, apa lagi fitnah yang lebih besar apabila engkau melihat engkau mendahului satu kelebihan yang Rasulullah telah kurang daripada engkau. Maksudnya bila hang kata hang nak buat benda ibadat ni lebih baik daripada hak cara Nabi buat. Kalau Nabi mula di sini, hang nak mula di sini, bagi tambah sikit. Hang seakan-akan menganggap engkau mendahului Nabi dalam satu kelebihan. Apakah fitnah yang lebih besar daripada ini? Sedangkan Allah Ta'ala kata, oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya ingat serta berjaga-jaga, jangan mereka ditimpa bala bencana atau difitnah atau ditimpa azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Last saya nak baca Yusuf Qaradawi. Dr. Yusuf Qaradawi ditanya tentang nisfu Sya'ban. Kata Qaradawi, ni fatwa dia tentang rujuk fatwa Qaradawi. Tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi SAW pasal 70 tu dan para sahabat bahawa mereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, membaca doa tertentu dan solat tertentu seperti mana yang kita lihat pada sebahagian negeri orang Islam. Bahkan di sebahagian negeri orang ramai berhimpun pada malam tersebut selepas solat maghrib di masjid. Mereka membaca surah Yasin dan solat 2 rakaat dengan niat panjang umur, 2 rakaat yang lain dengan niat tidak bergantung pada manusia. Kemudian mereka membaca doa yang tidak pernah dipetik dari golongan salaf, yakni para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, iaitu satu doa yang panjang dan menyanggahi nas, yakni Al-Quran dan Sunnah, juga bercanggah dan bertentangan maknanya. Malam nisfu Sya'ban seperti yang kita lihat dan dengar berlaku di sebahagian negeri orang Islam adalah bid'ah dan diada-adakan. Sesungguhnya kita melakukan ibadah sekadar yang dinyatakan dalam nas. Segala kebaikan itu ialah mengikut salaf, segala keburukan itu ialah bid'ah golongan selepas mereka, dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap sesat itu dalam neraka. Ini bukan nas saya lah, sama ini adalah nas Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Siapa kurang selesa, ia boleh rujuk sendiri kepada kitab berkenaan, iaitu Al-Fatawa Mu'asarah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan Abdul Karim Zaidan juga banyak fatwanya dalam masalah ni. Cuma saya akhirnya, hadirin dan mukminin sekalian, muka surat 85 hak ni saya nak baca. Masa kita minta maaf Ustaz. Perlu ditekankan di sini, manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah tidak menghukum seseorang kerana kejahilan yang tidak disengajakan. Oleh itu, jika seorang itu melakukan ibadah dengan sangkaan ia adalah benar, sedangkan hakikatnya adalah sebaliknya, dia tetap memperolehi pahala. Nah, ni siapa yang buat ibadah, orang kita katalah buat nisfu Sya'ban, dengan sangkaan dia adalah sunnah, dia tetap boleh pahala, disebabkan kerana dia sangka sunnah, sehingga diterangkan kepadanya. Seseorang itu tidak dihukum disebabkan kejahilannya yang tidak disengajakan, sedangkan dia telah berusaha untuk mendapatkan ilmu. Contoh ialah orang awam yang tidak dapat membezakan antara hadis dengan bukan hadis, sahih dengan yang tidak sahih, dan yang tidak mampu mengambil maklumat agama dari sumber yang tulen. Ini semua dengan syarat dia tetap berusaha, dan apabila sampai kepada ilmu yang sahih dan tulen, dia tidak bersikap ego terhadapnya serta terus merendah diri dan menerimanya. Hendaklah dia bertaubat dengan meninggalkan apa yang sebelum ini dan sangka ini yang disangkakan benar kepada apa yang kini diketahui sahih lagi tulen. Firman Allah Ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah
faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertaubat, beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang itu Allah Ta'ala ganti kejahatan mereka dengan kebaikan, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Kedua, kalau kita nak buat bid'ah, buatlah bid'ah dalam benda-benda yang bukan agama. Buat bid'ah dalam senjata, buat bid'ah dalam ni. Macam kata Qardawi, sesungguhnya ruang melakukan rekaan dan membuat perkara baru bukannya dalam agama. Agama hanya berdasarkan apa yang diturun oleh Allah. Itu kata Qardawi. Wajib kekal terpelihara lagi bersih dari mainan golongan yang sia-sia, penyelewengan golongan melampau, dakwaan sesat dan tafsiran golongan jahil. Adapun ruang untuk melakukan rekaan sebenar ialah dalam urusan dunia. Ia sangat luas dan banyak, memerlukan keupayaan seni dan rekaan. Namun apabila kaum muslimin mundur, keadaan mereka buruk, urusan mereka rosak dan berpecah masyarakat mereka, urusan mereka menjadi terbalik dan keadaan menjadi sebaliknya. Dalam urusan dunia mereka terhenti menjadi begitu jumud seperti batu, dan lebih jumud daripada itu. Mereka tidak memulakan rekaan, mengada dan menyingkap perkara baru. Slogan mereka golongan awal, tidak meninggalkan untuk golongan kemudian sedikit pun. Adapun dalam agama, mereka mengadakan rekaan, membuat bid'ah dan beragam bentuk ibadah yang tidak diizinkan Allah. Ini kata Qaradawi. Hadirin dan mukminin, hadirin mukminin yang saya muliakan. Akhir kata, mari kita berusaha ibadah kita menepati sunnah dan menjauhi bid'ah. Mari kita mendalami ilmu yang sahih lagi tulen, agar dengan itu ibadah kita adalah sahih dan tulen. Apabila kita telah mencapai tahap ini, mari kita membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan ilmu yang sahih dan tulen kepada umat Islam yang selainnya. Jangan menghukum mereka secara terburu-buru. Sebaliknya, betulkanlah mereka secara hikmah dan bijaksana. Jangan merasa gembira hanya apabila diri sendiri berada atas kesahihan dan ketulinan, tetapi bergembira hanya apabila umat Islam kesemuanya berada di atas kesahihan dan ketulinan. Berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja dalam ibadah, tetapi juga dalam cara berdakwah. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhan qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Inilah secara keseluruhan inti kandungan perbincangan ini. Apa yang kita nak tegaskan, banyak perkara yang dilabelkan sebagai bid'ah hasanah, dia di sisi imam-imam yang besar itu tidak bid'ah hasanah, walaupun istilah bid'ah hasanah itu disandarkan kepada mereka. Hadirin mukminin, saya tidak bertujuan supaya kita semua berbalah, tetapi ia adalah satu tajuk, satu perkara yang disebut dalam kitab-kitab mereka. Marilah kita membincangkannya dengan dada yang terbuka dan menjalinkan hubungan ukhuwah di antara satu sama lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.